Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisyafatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syairil malaikati muqarrabin al ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara kita, semua keluarga kita, semua ahli kubur, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Islam terutamanya, semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Daripada alam roh hingga sekarang kita ni dihidupkan, dan kita mengetahui dari sisi Allah bahawa kehidupan yang diberi hidup kepada kita ini adalah sebenarnya penceritaan kisah-kisah, cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, untuk menyatakan sebenar-benarnya bahawasanya dialah yang wujud. Yang lain ni semua adalah cerita-cerita kisahnya. Ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada rendah, ada hina, ada mulia, dan ada siang, ada malam, ada syurga, ada neraka, ada susah, ada senang, dan bermacam-macam ada lawannya dua tu, untuk nak menceritakan inilah kesempurnaan Allah. Kalau baik aja tak ada buruk, maka tidak ada kesempurnaan. Maka kesempurnaan Allah jadikan adalah cerita-cerita tu menandakan ada tinggi, ada rendah, ada mulia, ada hina, ada siang, ada malam, ada syurga, ada neraka, ada bermacam-macam berlawannya, untuk menyatakan yang tunggal, yang esa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dua. Maka apabila kita dapat memahami dan duduk di dalam keadaan yang sebenar yang dimaksudkan oleh Allah, supaya kita ni dapat kenal apa sebabnya kita dijadikan, maka inilah dia bahawa untuk menyatakan tak lain, diri Allah itu sentiasa esa tunggal. Semua yang Allah ciptakan, Allah zahirkan, semuanya di langit, di bumi, semuanya adalah menyatakan tak lain satu tunggal Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita, kisah-kisah untuk menggambarkan bahawa inilah kekuasaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang bila kita tidak faham, kita tidak melihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita tidak melihat di dalam diri kita, maka kita tidak melihat benar-benar dengan penglihatan Allah, maka kita rasakan seolah-olah
kita ni hidup. Tapi apabila kita melihat dengan penglihatan Allah, bahawasanya la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutaqallimun, lahul mawjud ilallah. Tidak ada hidupku melainkan hidup Allah. Tidak ada kehendakku melainkan kehendak Allah. Tidak ada ilmuku melainkan ilmu Allah. Tidak ada kudrat kuasaku melainkan kuasa Allah. Tidak ada perkataanku melainkan perkataan Allah. Tidak ada pendengaranku melainkan pendengaran Allah. Tidak ada semuanya melainkan semuanya binasa yang Allah jadikan, menyatakan yang wujud, yang maha hidup, yang kekal abadi azali, dan juga sampai awal akhir zahir batin, menyatakan yang wujud esa hanya dirinya semata-mata. Di situ ada tuju sebenar, di situlah tempat makrifat kita untuk tidak berubah-ubah lagi. Dan setiap pergerakan af'al, asma' dan sifat semuanya adalah dia belaka. Itulah terkandung di dalam kalimah Allah, iaitu alif, lam, lam, ha. 4 huruf menyatakan zat, sifat, asma' dan af'al. Semuanya esa. Esa af'alnya, esa namanya, esa sifatnya, esa zatnya, semuanya keseluruhannya menyatakan keesaannya, tidak ada dua. Jadi setiap benda yang sebelum kita melihat, maka kita melihat esanya segala sesuatu benda itu adalah Allah yang menjadikan. Maka segala benda-benda af'al yang kita lihat itu semua binasa, melainkan penciptanya yang kekal. Maka Allah lah yang menciptakan segala af'al. Dia yang membentukkan di langit, di bumi, sekian alam. Af'al tu aja adalah menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap af'al yang kita lihat, bentuk-bentuk yang kita lihat, segala sesuatu, kata Sayyidina Abu Bakar, maka Allah lah yang aku lihat sebelum aku melihat segala bentuk-bentuk, segala yang Allah nyatakan, Allah lah dahulu. Sebelum aku melihat tu, aku melihat Allah lah dahulu. Kerana sekalian yang ada aku sudah tahu, bahawasanya sekalian yang Allah nyatakan, afal-afal ini semua menyatakan Allah. Maka bila dia dah kenal diri, kenal Allah, maka dia tidak nampak yang lain, melainkan dia nyata melihat kepada Allah lah terlebih dahulu, sebelum melihat segala satu. Ini orang yang betul-betul kenal kepada Allah. Orang yang benar-benar kenal diri, kenal Allah. Maka dia tidak mahu lagi memandang sesuatu itu. Dia nampak sesuatu. Baginya adalah kesalahan besar apabila kita melihat sesuatu af'al, kita masih lagi melihat af'al itu. Kita tidak melihat di sebaliknya. Ataupun sebelum kita melihat af'al itu, kita melihat Allah lah dahulu. Sebab kita punya pengetahuan sudah sampai kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melihat dengan penglihatan Allah, bahawa setiap penglihatan yang kita lihat dengan penglihatan Allah, maka segala sesuatu yang kita lihat semuanya lebur, melainkan yang nyata wajahullah. Yang kita lihat wajah Allah. Bukanlah bentuk tu wajah Allah. Sebelum kita nampak sesuatu dengan penglihatan Allah, kita melihat, kita menampak Allah lah dahulu. Maka perbuatlah, barulah kita akan dapat rasakan bahawa benar kita ya hakul yakin bahawa yang nyata jelas hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telah melihat dengan penglihatan untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga penglihatan kita pun penglihatan mengesakan Allah. Begitulah seterusnya pendengaran. Setiap bunyi-bunyi yang ada, sekalian yang bunyi terhimpun di dalam satu bunyi, iaitu suara Allah lah yang bersuara. Segala suara-suara yang ada, bunyi-bunyi yang ada adalah berasal daripada suara bunyi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mendengar dengan pendengaran Allah, maka kita akan lihat segala bunyi bermacam-macam, bunyi kipas, bunyi ini, bunyi mic, bunyi semuanya terhimpun di dalam kita dengar. Tak lain yang aku dengar melainkan suara aku esakan, suara Allah Subhanahu Wa Taala yang ada. Maka kita tidak tertipu. Kita terus dapat mentauhidkan Allah, bukan saja penglihatan tapi pendengaran kita juga. Apabila kita mendengar dengan pendengaran Allah, sesungguhnya kita tidak memiliki pendengaran, dan pendengaran yang ada adalah pendengaran Allah. Begitulah seterusnya kalam yang kita sebut. Karena kalam-kalam yang ada, sekalian kalam-kalam itu semua terhimpun di dalam kalamullah. Kerana kita semua ini tidak mempunyai kalam, tapi menandakan Allah tu berkalam, maka Allah zahirkan segala kalam-kalam yang ada. Dari sebelum kita mendengar sesuatu kalam-kalam, atau sebelum kita menyebut, maka kalam itu dia datang di dalam
peti rahsia, iaitu peti rahsia di dalam diri kita, ada peti suara Allah, maka yang keluar itu adalah kalamullah, suara Allah. Tapi kalau kita tak mendengar dengan pendengaran Allah, tidak melihat dengan penglihatan Allah, maka kalam itu juga nanti akan keluar kalam hawa nafsu. Kita mengaku kita yang berkalam. Maka apabila kita mengaku kita yang berkalam, maka kita berada di dalam pengakuan diri bahawa kita mempunyai kalam, maka kita juga mengaku kita ni adalah Tuhan selain Allah. Ataupun kita mengaku Tuhan ada, Allah pun ada, Tuhan aku pun ada juga. Ini yang berlaku. Nak kena faham betul-betul tauhid ni supaya kita betul-betul tegas dalam kehidupan kita ni. Kalau kita sendiri tidak faham, lagilah berada kita di dalam kerugian ataupun berada di dalam keadaan iaitu kesyirikan. Kita menyembah akuan diri nafsu kita sendiri. Ini bukan saya nak menakut-nakutkan, tetapi inilah hakikat sebenar, kerana ilmu ini jauh dah kita tinggalkan. Kita mengambil ilmu yang selain ilmu yang mustahak ini, jadi kita terlampau jauh sangat mengambil ilmu-ilmu, maka tertinggal ilmu yang mustahak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah menyuruh untuk mengenal kepada Allah dahulu, maka kita tinggalkan yang utamanya, kita ambil yang maknanya yang lain. Maka kita tak dapat mengukuhkan diri kita setelah kita tidak ambil bekas utama untuk diisi segala-gala apa yang kita lakukan. Harus ada bekasnya, dan bekas wahdah, iaitu mengesakan Allah itu adalah bekas ketiadaan. Maka apa pun yang masuk ke dalam mangkuk ketiadaan itu akan lebur. Di situlah letaknya kesempurnaan diri kita, iaitu pakaian kita adalah la ilaha illallah, tidak ada. Jangan lari tajuk. Maka itu kita di sini Rasulullah SAW sentiasa menegaskan tauhid, 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 suci, suci, suci. Kerana kesucian itu adalah mencerminkan untuk meleburkan diri kita kepada Allah. Apa itu suci? Suci itu meniadakan bahawa yang ada adalah Allah. Bahawa betul yang suci itu hanya Allah, bukan kita. Ini yang susah sekarang ini, kita nak olahkan, kita nak berpatah balik. Sebab kita dah terlampau jauh sangat mengamaliakan keakuan diri kita. Kita beramal banyak, kita berilmu banyak, kita dah kesombongan tu masuk, kita tidak sedar. Ini yang menutup diri kita hingga kita tak nampak yang Allah tu terlalu dekat dengan kita. Hingga kita mengaku kita pula yang hidup. Padahal yang hidup, yang dekat, yang hidup hanya Allah. Tapi Allah memberikan kita hidup, kita rasa kita pula hidup. Kita pula yang berilmu, kita yang mengamalkan sesuatu, kita yang ada kudrat, kita yang melihat, kita yang mendengar. Seterusnya lah kita berkehidupan dengan hawa nafsu, menyembah hawa nafsu, maka kita tidak sedar. Dan tidak ada siapa boleh menegur kita kerana ini babit dalam diri kita. Daripada awal lagi kita tidak membentuk, menjumpai pembimbing-pembimbing rohani arifin billah untuk menegaskan, untuk kita bawa watak ketiadaan ni dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat bawa, kita hanya dapat menyebut saja. Kita tidak mengimani, mengamaliakannya. Kita tidak menyaksikan betul-betul dengan penyaksian bahawasanya yang hidup hanya Allah, kita tidak ada. Maka apabila kita tidak dapat membuatkan ini, maka akan datanglah akuan-akuan diri kita. Maka akuan-akuan diri kita ini ada bala tenteranya yang sentiasa memuji kepada diri kita. Makin lama makin kuat bala tentera kita untuk memuji keakuan diri, supaya terus kita diangkat. Hingga kan ada yang menceritakan ilmu yang sebenar-benar ilmu untuk kembali menafikan diri kita. Kita menyangkal ataupun kita memberontak, mengatakan ini tidak betul. Sampai jadi jauh begitu kita, maknanya mendapat istidraj dalam agama. Dalam ibadah kita dapat istidraj, iaitu Allah bagi apa kita nak dalam ibadah, supaya nanti jangan kau ungkit di hadapan aku. Sebab engkau beribadah kerana keawa nafsuan, keakuan dirimu, maka aku bagi istidraj. Kau nak apa? Jadi. Supaya engkau bertambah jauh. Jangan terjadi begitu. Ini saya umpamakan supaya kita sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyayangi kita. Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kita daripada ibu sayang kepada kita. Jauh lebih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita.
Maka tu Allah melarang, bukan Allah melarang Allah tak bagi kita nikmat tu, tapi Allah melarang sebab kenikmatan yang kita hendak mengikuti hawa nafsu itu akan membawa padah, akan membawa kita ke dalam kerugian yang besar. Maka Allah sayang, Allah memberitahu dulu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentukkan kita, Allah yang mengetahui hal ehwal kehidupan kita. Hingga malaikat pun berprotes, mengatakan, mengapa engkau nak menciptakan manusia yang akan membuatkan kerosakan di muka bumi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku lebih mengetahui. Malaikat tu tahu, tapi Allah mengatakan aku lebih mengetahui. Menunjukkan malaikat tu tahu manusia sebelum Adam ni ada Adam lain lagi yang membuat kerosakan yang Allah ciptakan dulu. Dan kemudian Allah hapuskan, Allah jadikan Adam lain. Maka Allah malaikat berkata, bukan membantah, cuma mengatakan, adakah kau nak menciptakan manusia yang akan membuat kerosakan? Bukan dia membantah, malaikat bukan bantah, nak ceritakan bahawa ada sebelum Adam yang kita ni, ada Adam lain dulu yang telah hapus semua dah. Itu kita tak tahu berapa kali. Itu dalam pengetahuan ilmu Allah, mudah bagi Allah. Kita rasa macam Adam tu dah jauh sangat, rupanya Adam tu yang keberapa kita tak tahu. Menunjukkan kebesaran kehebatan makna Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya kehendak, dia nak menjadikan itu semua atas kebijaksanaan Allah, atas kesempurnaan Allah. Tak ada siapa nak boleh protes. Allah Ta'ala punya kun fayakun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah kehidupan yang kita nak pegang. Bahawasanya inilah yang dinamakan benteng. Ataupun dinamakan, Allah Ta'ala kata, bila dah duduk dalam bentengku, aku jamin keamanan. Iaitu jangan cuba-cuba kita nak ubah Allah Ta'ala punya skrip. Kita nak suruh iblis bertaubat, tak boleh. Kita rasa kita baik, iblis tak baik, tak boleh. Kita hanya menyatakan keesaan Allah. Jangan lari daripada tajuk nak kata dalam diri kita, aku baik, dia tak boleh ada. Kita kalau dah belajar kenal diri, kenal Allah, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita tak akan mencari lagi dah salah ke buruk. Sebab kita tahu salah dan buruk itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita-cerita kisah-kisah Allah. Yang mustahak diri kita nampak itu semua cerita Allah. Kita duduk hanya merasakan, maha sempurna engkau ya Allah. Kau jadikan baik, buruk. Kau jadikan neraka dan surga. Kita nampak tu. Sebab itu selagi kita duduk situ, selagi itu kita duduk dalam benteng Allah. Dan kita kena baik ke, kena buruk ke, kena fitnah ke, kena apa, tetap kita kata, Allah ini yang terbaik di sisi engkau ya Allah. Engkau yang tahu susun hidup aku. Engkau buat berlaku sini semua skrip engkau ya Allah. Dan tetapkan hati aku dengan engkau, mengesakan engkau ya Allah. Lalu apa akan jadi orang yang membuat buruk kepada kita? Kita doakan kembali, iaitu ya Allah, jangan apa-apakan dia. Berikanlah ya Allah kepadanya ya, atau petunjuk hidayah supaya mereka faham. Mereka tak faham ya Allah. Sesungguhnya engkau lebih faham, dia tu hamba-Mu, dan engkau yang tahu susun kehidupan semua hamba-hamba-Mu ya Allah, makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Di situ adab-adabnya. Bila kita dah berkehidupan dengan Allah, kita tak akan memprotes apa pun yang akan berlaku ke depan, dan kita akan menunggu apa yang disuruh oleh Allah, bukan apa yang telah kita ketahui. Macam kalau tidak, kita akan menyembah apa yang kita ketahui. Walaupun 1000 kali kita dah ketahui benda tu akan jadi begini, tetap juga yang ke 1100 atau 1001, tetap kita akan tanya macam mana nak buat ya Allah. Bukan kita menyembah sesuatu pengetahuan yang kita telah ketahui, tapi kita menyembah kepada siapa yang memberi kita faham. Tetap walaupun kita dah diberi pengetahuan oleh Allah, tetap kita mengatakan subhanaka maha suci la ilma lana, tidak ada pengetahuanku. Ini berada kita di dalam akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada puak-puak yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni, mereka tak akan faham. Mereka akan mengolah dengan kemahuan akal, fikiran, hawa nafsu mereka sendiri. Dia tadabbur, dia pecahkan ayat-ayat Allah tanpa dia kenal Allah dahulu. Maka apa yang ditadabbur, dipecah, ditafsirkan tu lari daripada tajuk kehendak-kehendak Allah. Melainkan orang yang telah Allah Ta'ala beri kenal diri Allah, maka dia tidak mahu mandai-mandai. Dia setiap sesuatu pengetahuan, walaupun telah dibagi pengetahuan, tetap juga dia kata tadi, ma'ana biqari. Bagaimana aku nak sebut ya Allah, aku tak tahu. Kan kau dah tahu itu tidak, itu dulu ya Allah, sekarang ni aku tak tahu dia. Kan dulu sama juga, tetap juga engkau aku tunggu ya Allah. Adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak ada adab lah.
Dia rasa dia, ni. Apa pun lintasan pada dia, baik atau buruk dia. Sebenarnya dalam diri dia masih ada hawa nafsu, maka akan datang lintasan-lintasan yang dipanggil tadi lintasan iblis, lintasan-lintasan hawa, iaitu kehendak-kehendak dia tadi. Tapi kalau dia dah betul-betul tak nak apa-apa, hilangkan semua, betul-betul kosong, maka itu datang kesucian Allah. Bersih. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Tak ada bengkok, dia yakin, hakul yakin ni daripada Allah. Tapi kalau orang ada kemauan diri, dia tidak akan dapat. Turun juga, tapi dia tidak yakin. Dia tetap yakin dengan kemauan, kehendak dia tadi. Dia dah kumpul-kumpul pakat-pakat dengan ahli-ahli dia, gini jawapan dia. Padahal dia tidak berkumpul dengan ahli Allah. Ahli Allah ni dia tahu mentafsirkan dalam segi arah ke mana. Dalam segi arah kepada keduniaan, dalam segi arah kepada akhirat, dari segi arah kepada Allah SWT, bagaimana cara. Jadi Quran ni dia ada zahir, ada batin. Bukan kita boleh faham zahir saja, batinnya pun harus kita faham. Begitu juga hadis-hadis Nabi, ada zahir, ada batin, kehendak-kehendak batinnya tadi. Jadi di situlah kita harus berjumpa dengan wali-wali Allah, arifin billah, mursyid-mursyid yang mereka ini memang diberi kenal oleh Allah dari sisi Allah, dan mereka tidak ada ragu lagi. Setiap ayat-ayat Allah, setiap titik, setiap huruf alif ba ta, semua dia tahu makam-makamnya. Kita tahu tafsir, huruf alif letak di mana batang tubuh kita, huruf titik di atas di mana dalam diri kita, titik di bawah di mana. Kita tak tahu. Tu tadi kalimat-kalimat yang setan tadi, iblis tadi dalam diri kita, kat mana kalimat tu keluar? Peti suara iblis tu keluar daripada arah mana dalam diri kita? Ada ke? Memang ada lah. Kalau tidak, kan kau boleh dengar min syarril waswasil khannas. Itu siapa yang membisikkan supaya kau was-was tu? Mesti ada peti suara dia. Memang Allah letakkan peti suara tu tadi, yang hak dengan yang batil. Jadi kita nak pakai peti suara yang langsung daripada Allah, yang mana kita kosongkan betul-betul. Tak mau ada satu setitik pun tak mau. Kosong betul-betul, hilang semua betul. Sampai Allah hilangkan, baru Allah boleh downloadkan dari sisi Allah. Itu cara Rasul, para Nabi, para wali Allah, para orang-orang arif billah. Begitu cara dia berhubung dengan Allah, iaitu dia merasakan hilang keakuan dirinya, maka dia berhubunglah dengan Allah. Dan sesungguhnya Allah tu yang ada, dia sendiri tidak ada, maka sentiasa Allah yang mentadbir sekalian alam ini. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita yang sebenarnya, yang perlu kita bawa dalam kehidupan. Kalau ini kita tidak bawa dalam kehidupan kita, maka kita akan disoal siasat. Kita akan setiap detik saat kita akan ditanya. Mana mampu kita nak dapat menceritakan balik apa yang telah kita lakukan. Ini hari saja berapa kesilapan yang kita lakukan pun kita tak mampu nak ucapkan. Berapa banyak penglihatan, pendengaran, perkataan, hati kita bercakap macam-macam. Itu pun kita tak tahu macam mana. Hari ini sendiri kita nak berapa patah perkataan yang telah kita ucapkan daripada bangun tidur sampai sekarang ini. Adakah perkataan tu diridai Allah, ataupun perkataan tu kita ikut entam saja. Kita rasa macam tak apalah, kita cakap je lah apa nak. Adakah macam tu kita punya jiwa, hingga kita mensia-siakan hidup kita, hingga Allah Ta'ala bagi tahu wal asr, demi masa bila manusia tu dia tidak tahu mengesakan Allah, tidak kenal diri, tidak kenal Allah, maka binasa, maka dia berada di dalam innal insana lafil manusia itu dalam kerugian. Maka itu sedarlah diri kita, kembalilah. Masih ada kesempatan yang banyak yang Allah bagi pada kita, iaitu kehidupan kita ini. Maka mengorak langkahlah kita, jangan kita biarkan menyia-nyiakan diri kita sendiri, hingga kita biarkan kita merasa keakuan diri, hingga membiarkan kita ni hidup tanpa kita kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa malangnya, tidak ada kemalangan yang lebih berat menimpa kita. Adalah kemalangan yang paling berat itu adalah apabila kita tidak kenal diri kita. Dan bila kita tak kenal diri kita, maka kita tidak kenal Tuhan yang Esa, maka binasa, maka beradalah kita di dalam terseksa. Di dunia lagi kita terseksa, apatah lagi nanti berada di alam barzah, di alam kubur, dan juga di alam pada mahsyar nanti, tetap juga kita berada di dalam azab. Dan takutnya nanti sampai tidak ada
kita mempedulikan bahawa apa yang terseksa pada kita ini, maka kita minta kepada Allah tolong hidupkan, mengeluarkan air mata darah ataupun peluh darah untuk kita mohon kepada Allah sekalipun, maka Allah tidak akan menghidupkan kita kembali, melainkan kita berada di dalam tetap kekal di dalam diseksa oleh Allah. Kerana di dunia lagi kita nak sendiri diri kita ni diseksa melalui kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, maka itulah sebenarnya seksaan yang telah kita hendak. Allah tidak berkehendak, Allah mahu kita selalu kembali tetap hati kita kenal diri, kenal Allah, tetapi kita olok-olokkan fitrah kita untuk kembali kepada Allah, sentiasa naluri kita nakkan kepada Allah, tetapi kita tutupi, kita degil, kita engkar, kita sombong, kita terus tutupi. Padahal kita tahu kembali fitrah kita adalah kepada Allah, dan bahawasanya kita diciptakan sebelum ini adalah untuk kembali kepada Allah. Di alam roh dulu kita sentiasa dengan Allah, tapi apabila kita dimasukkan roh ke tubuh kita, maka datanglah keinginan-keinginan kita itu tadi yang menentang, berbalah-balah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan kita peluang, memberikan kita bermacam-macam perumpamaan, kesadaran, ilmu, pengetahuan untuk kita menyadari bahawa supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah tidak ke mana-mana pun, Allah sentiasa berada dengan kita, tetapi kita buat dek macam seolah-olah kita ini jauh daripada Allah, padahal Allah sentiasa dekat. Kau buat maksiat, kau buat apa pun sekalipun, Allah Maha mengetahui, sebab Allah tu lebih dekat. Sebab engkau sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Apatah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak mengetahui Allah? Apakah tidak mengetahui aku, kata Allah, sedangkan aku yang menjadikan yang halus-halus di alam-alam gaib. Maka itulah, kita jangan tertipu mengatakan Allah tidak tahu dalam diri kita. Jangan kita bersyok sendiri. Sebenarnya siapa kita ini adalah Dia yang menjadikan kita. Mengapa kita nak mencari lagi Allah? Sebab Allah tu tak perlu dicari, kerana yang mencari itu sebenarnya dia mencari Allah yang terlalu hampir dengan dirinya dan lebih hampir daripada dirinya sendiri. Mengapa kita nak cari? Sebab Allah tu tak perlu dicari, Allah tu perlu kita kenal. Apabila kita kenal, serupanya baru kita tahu kita tak pernah ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah barulah kita dinamakan orang beriman. Bila beriman itu kita tidak mahu lagi mengakui ada keakuan diri. Ini dinamakan iman yang kamil, iman yang sempurna, insan yang kamil wa mukamil yang sempurna. Beginilah kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih enak, lebih bahagia, lebih aman, lebih tenang, melainkan kita hilangkan keakuan diri, kita benar-benar mengesakan Allah. Bagaimana yang disabdakan Nabi SAW, orang yang benar kenal diri, kenal Allah, dia mengesakan Allah benar-benar dan merasakan Allah dan mengesakan dirinya sendiri. Ini hidupnya manis tiada pahit. Inilah kesimpulan yang dikatakan segala surga, kenikmatan surga terletak kepada orang yang benar-benar mengesakan Allah. Orang yang benar-benar mengesakan Allah itu adalah orang yang hilang keakuan diri. Orang yang hilang keakuan diri, orang yang benar-benar faham kalimat La ilaha illallah, maka itu dia baru boleh membawakan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihatlah dalam kehidupan kita sekarang, di kalangan raja-raja, di kalangan pemimpin-pemimpin kita, di dalam kalangan guru-guru, di dalam keadaan orang-orang yang berilmu agama sekalipun dah jarang dah untuk mengucapkan kalimat-kalimat dan mengajarkan kalimat-kalimat yang paling utama, yang paling aula ini, yang mana Nabi SAW disoalkan apakah amalan yang paling hebat, maka Nabi menjawab bukan amalan, tetapi Rasulullah SAW menjawab ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Menunjukkan paling jelas Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya menjelaskan kepada kita semua masyarakat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad pada akhir zaman ini, supaya kita jelaskan benar-benar ma'rifatullah, supaya mereka mengenal Allah daripada start mereka lahir. Kita harus kenalkan, kita harus membuatkan sistem-sistem pelajaran daripada darjah 1 naik kepada darjah 6, naik kepada tingkatan, naik kepada universiti, semua sampai PhD. Perlu ada pelajaran ini, jangan ditinggalkan, iaitu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Daripada peringkat tadika naik darjah 1, naik sampai kita ke peringkat universiti, mesti ada ilmu ini. Jangan ditutup ataupun jangan dihilangkan.
Inilah cara orang-orang yang membenci Islam, terutama Yahudi yang Allah Taala bagi tahu di dalam Quran, dia tidak akan senang. Orang Yahudi ni dia tidak akan membiarkan kita ini berada di dalam keamanan di sisi Allah. Mereka tidak senang kerana mereka tidak tahu tempat mereka itu di dalam azab, maka dia nak ajakkan kita sama-sama mendapat azab. Itulah sifat yang Allah Taala letakkan kepada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Di dalam Quran Allah nak mengatakan. Jadi jangan salahkan dia. Allah nak menjelaskan yang utamanya adalah keakuan diri. Bila keakuan diri kita ada, maka kita akan mengikuti keakuan diri yang tinggi, iaitu Yahudi, Nasrani, Majusi. Mereka punya keakuan tinggi, maka kita akan pergi kepadanya untuk menaikkan keakuan diri kita. Ini salah diri kita. Kita yang telah menzalimi diri kita sendiri, sedang Allah dah bagi tahu awal-awal mengutus Nabi Muhammad SAW, manusia macam kita juga, untuk memperingatkan kepada kita bahawa apa yang dilarang oleh Allah itu menyatakan Allah tu sayang. Maka Allah melarang kita untuk tidak mensekutukan Allah, kerana Allah paling benci orang yang merasakan dia tu Tuhan, iaitu tidak lain orang yang mengaku akuan dirinya itulah Allah benci orang begitu, sebab mereka telah mengakui ada memiliki hidup, ada memiliki kuasa, ada menentang kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa yang dapat menentang, tetapi Allah lah kesian melihatkan perangainya itu, maka Allah meletakkan kebencian kepada orang yang melakukan dosa yang paling besar, iaitu mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan ada keakuan diri. Maka itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Setiap hari kita melihat keadaan orang yang mensekutukan Allah, daripada golongan-golongan orang yang tinggi kedudukannya sampai ke bawah. Semua kita dah melihat terpampang di keadaan masyarakat kita. Tapi bagi orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah, mereka akan buta, mereka tidak akan nampak. Tetapi bagi orang yang mengenal diri, mengenal Allah dari sisi Allah, mereka nyata dan jelas melihat keadaan sebenar apa yang diucapkan oleh 1400 tahun dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jelas berlaku sekarang ini. Menyatakan inilah peperangan yang besar apabila ramai manusia itu mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah, tetapi mereka rasa tenang, mereka rasa tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi kita menghadapi keadaan huru-hara yang besar sekarang ini, bukanlah bom ataupun sesuatu yang kita takut, tapi yang lebih berbahaya dan lebih harus kita takut adalah manusia-manusia dia tidak sedar, dia telah berubah diri dia tadi menentang Tuhan, dan dia mendapat azab yang pedih, dan muka wajah mereka ni bertukar daripada manusia menjadi zombie, menjadi manusia yang paling hina. Tetapi mereka tidak sedar, dan Allah bukan merubah diri luarnya, tetapi di dalam dirinya Allah merubah sifat-sifat perangainya lebih teruk daripada binatang, yang mana kalau dah teruk lebih pada binatang, maka manusia makhluk ini lebih teruk daripada segala-gala makhluk. Kerana itu Allah mengatakan balhum kal an'am, mereka ni bahkan lebih teruk daripada binatang ternak, kerana mereka ini munafik. Mereka ini dah mensekutukan Allah. Mereka pura-pura berlakon menunjukkan ayat-ayat Quran, membacakan ayat Quran, menjelaskan hadis-hadis, tetapi di dalam diri mereka itu lebih teruk perangai daripada binatang, iaitu mereka ini berpura-pura. Ini dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak menghina, tetapi saya nak menegaskan kita mengalami keadaan yang betul apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu, iaitu manusia-manusia ini dia tidak mahukan kepada Allah, dan orang yang berkehendak kepada Allah itu sedikit, dan mereka ini akan dianggap asing, pelik, dan mereka ini akan dihina. Maka orang-orang yang membuat kebatilan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang membuat kesyirikan diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi ketua dalam rumah-rumah, pemimpin-pemimpin rumah tangga di kalangan ibu dan ayahnya adalah manusia-manusia yang paling hina. Maka itu dia mendidik anak-anaknya membawa ke arah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lihat berlaku, telisik benar-benar dalam diri kita dulu. Apabila kita diberi faham dari sisi Allah, maka kita akan melihat dengan penglihatan Allah apa yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi SAW, dan Nabi mengucapkan ingatkan kita kepada kita pada saat ini, maka betul-betul berlaku. Jelas. Tapi kalau kita masih lagi tidak kenal diri, tidak kenal Allah, kita akan nampak seolah-olah aman. Seolah-olah keadaan tidak akan jadi peperangan yang besar.
Tetapi sebenarnya apabila kita dah mengenal diri, kenal Allah dari sisi Allah, kita melihat dengan penglihatan Allah, maka kita akan melihat huru hara telah berlaku lama. Di setiap rumah-rumah yang kita lalui, di setiap lorong-lorong, di setiap satu kampung, semuanya kadang-kadang ada anak-anak yang derhaka kepada Allah, ada isteri yang zalim kepada suami, ada suami yang engkar, iaitu membuat kezaliman kepada isteri. Bermacam-macam di dalam kampung tu terjadi bermacam-macam keadaan itu di mana dibenci oleh Allah SWT. Maka Allah tidak menurunkan rahmat di dalam kampung, di dalam negeri, di dalam negara itu, disebabkan dah terlalu banyak manusia yang menentang iaitu arahan-arahan Allah. Jadi itu yang kita dapat lihat. Maka itulah kita harus kembali kepada Allah. Maka kita akan lihat dengan penglihatan Allah. Ini dah sah akan berlaku. Maka kita tidak risau sangat. Sebab kita tahu ini penghujung zaman. Pasti akan berlaku keadaan begini. Cuma kita alhamdulillah dibagi faham oleh Allah. Kita duduk dalam keadaan iaitu terus mengesakan Allah. Dan keadaan ini akan terus berlaku apa yang telah Allah Ta'ala skrip susunnya situ. Maka alhamdulillah kita diberi kurnia oleh Allah. Manusia yang sedikit yang dimaksudkan Nabi, beruntunglah orang yang sedikit, iaitu orang inilah yang kita mudah-mudahan dipilih oleh Allah terjadi orang yang sedikit. Dari itu marilah kita sampaikan pesan-pesanan ini kepada setiap manusia-manusia yang ada di sekalian alam ini, supaya mereka sedar, dan kesedaran itu datangnya daripada sisi Allah. Apa yang telah diberikan kepada kita untuk kita sampaikan, kita sampaikan. Hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi hidayatullah di sisi Allah. Kita jangan putus asa, terus menerus mentebarkan seperti mana Nabi SAW terus menerus menebarkan, membesarkan lagi rahmatan li alamin sekalian alam ni. Begitulah juga kita selagi kita hidup, selagi nyawa dikandung badan, ada roh dalam diri kita, ada rahsia Allah dalam diri kita, maka selagi itu kita sentiasalah mendoakan, mengajakkan manusia-manusia ini ke arah untuk mengesakan Allah, seperti mana sentiasa Allah tetap keadaannya awalul akhir zakhir batinu, dan juga sentiasa Allah azali abadi, dia mengesakan dirinya sendiri, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta tambahan pencerahan daripada saudara kita Syekh Latif, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain nak menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda yang apa yang dicakapkan ini, apa yang disampaikan daripada kalam Allah ni, saya nak bagi tahu dah lama kita tinggalkan. Itu yang agak kita rasa macam saya lah, saya rasa amat-amat berdosa lah kalau saya memikirkan dalam diri saya, wa fi anfusikum, telisik dalam diri saya, memang benda ni, asas tauhid ni dah lama kita yang sendiri yang tinggalkan. Kita tak salahkan yang dulu-dululah, tapi yang sekarang ni kita bila dah tahu tauhid ni penting dalam diri kita, bahawa saya memikirkan pada diri saya bahawa inilah perkara yang zalim yang saya buat sebelum. Jadi sayalah kena zolamna. Seperti yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS. Zolamna. Dia tak salahkan iblis, dia tak salahkan Hawa, dia tak salahkan, siapa pun dia tak salahkan. Tapi dia salahkan, Allah Ta'ala ajar zolamna. Itulah yang sebenarnya. Jadi kita tengok berita yang terkini pada hari ini, pada semalam tak silap saya, dan menerusi pada hari ini, sebuah kapal terbang, kapal peribadi, jet tu jatuh di Elmina Shah Alam. Kita tengok, saya nak menceritakan tentang kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah Taala Subhanahu Wa Taala. Jadi penceritaan tu terhempasnya dia betul-betul di jalan raya, melibatkan yang pertama penunggang motosikal, yang kedua adalah pemandu Grab
Itu yang dapat saya tengok dekat berita tu lah. Jadi, adakah kalau orang kata ini kebetulan, ya Allah, kebetulan dia mati kat situ, kebetulan dia lalu kat situ, nampak? Macam mana akidah kita? Dan yang kedua, saya dengar pemandu Grab tu, dia kata polis siasat bahawa ada tak penumpang, sebab dia pemandu Grab, memenuhi Grab, jadi ada dia disiasat dekat ni lah, dekat telefon. Jadi saya tengok kat situ, dia telah batalkan yang penumpang yang akan naikkan dia, tapi dia seorang je yang lalu kat situ. Adakah kita nak cakap benda ni kebetulan? Kalau kita betul-betul kenal diri, kenal Allah. Tu kita. Ini nak betulkan akidah kita ni, nak clearkan betul-betul. Nak kena betul-betulkan akidah yang dah lama rosak. Kalau kita bercakap kebetulan gitu pun dah rosak dah sebenarnya akidah kita, nampak tak? Sebab kita dah terbawa benda tu dah lama dah. Kita tak menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Kita tak boleh cakap kebetulan dah. Kan, kalau kita berjumpa di mana-mana, di kedai ke mana-mana, ini kebetulan ni. Bukan, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita masukkan Allah Taala tu dulu. Yang penting. Kalau kita nak betul-betul rawat hati kita, syifa'un rahmatul lil mu'minin. Syifa' diri kita, kesembuhan yang dikatakan ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam diri kalian ada penyakit, dalam diri kita ni ada penyakit. Penyakit apa? Keakuan diri, pengakuan diri. Kita tak latih diri kita ni. Tak latih, ni semua gerak Allah, ni semua sampai di makanan, ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua yang bersumberkan apa semualah bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang Allah Taala letakkan, yang Ustaz cakap semalam, kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke tak jadi ke? Kalau kata pistol meletup, bom meletup ke? Meletup pun tak jadi, meletup pun kun fayakun. Tembak pistol pun meletup pun kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dipancung pun kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak letakkan di kita. Kita rasa tak takut dan apa semua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak rasa bimbang dan takut. Jadi itu yang dikatakan. Kita yang penting, kita ni takut apa sebenarnya? Dulu sebelum ni diceritakan Ustaz Aziz cerita bab takut. Banyak takut tu. Banyak takut tu. Takut apa? Macam-macam takut lah. Kalau kita takut hantu, takut apa, takut ni macam-macam lah. Takut apa nama, kalau isteri takut suami kahwin lain lah, macam-macam lah kan. Ni contoh lah, bukan bumi sini, bumi tempat lain. Dia takut ni, yang penting dalam takut-takut tu, biar kita takut, kita risaukan, takut kalau ada datang pengakuan diri tu. Itu yang penting tu dalam hidup kita. Ini nak cakap saya lah, nak cakap saya dan yang sahabat-sahabat saya semua Kalau sahabat saya, kekanda saya, Abang Asri, dia cerita pasal ni lah. Takut ni lah, takut apa, macam-macam lah dia takut. Yang tadi lah saya cakap isteri dia takut kahwin lain, suami kahwin lain. Takut yang penting tu adalah takut ada rasa keakuan diri. Kita nak rasa gerak, kita nak mutakalimun ni pun kita rasa, ya Allah. Bukan tak ada rasa. Kan? La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sebenarnya. Itu. Jadi insya-Allah kita sama-sama menelisik dalam diri kita. Tadi Ustaz cakap tadi dah 15 tahun contoh ni di bumi tempat lain juga ni. Dia kenal suami dia tu dah 15 tahun, katalah dah 17 tahun dia kahwin kan. Dia kenal suami dia tu. Aku kenal suami aku. Dia cakap saya kenal awak dah 15 tahun dah. Itu pun nak kena betulkan juga sebenarnya. Itu sebenarnya. Kalau suami dia suka makan nasi goreng dengan telur kan, saya dah tahu dah abang memang suka makan telur. Tak, yang itu nak kena betulkan. Dah tahu pun letakkan tauhid dalam keluarga ni. Aku tak tahu, ya Allah, Engkau yang menggerakkan. Kalau aku tak ni gitu. Itu betul lah. Betulkan balik dengan keluarga kita, akidah yang di situ. Sama juga kalau dalam surah Al-Kahfi menyatakan contoh kita bersih kawasan gotong royong kat rumah kan. Kalau rumah ada jiran-jiran kita kan, ada kawasan sempadan jiran kita bersihkan pokok ke apa kan. Apalah ni, jiran ni tak betul ni, kawasan jiran aku ni. Pemalas dia tidur ni dekat rumah. Dia tak buat benda ni. Kan habis nyamuk apa benda ni semua kan, sampah-sampah semua dia. Nampak? Dia berkira dia buat kerja, nampak Dia berkira dia buat kerja, nampak? Padahal sesuatu benda yang dibuat tu macam dia katakan dalam surah Al-Kahfi kan. Dia dalam kebun dia jadi dengan kebun dia tak jadi kan. Macam itulah. Engkau ni malas, aku ni rajin. Tak boleh gitu, tak. Dia orang dah kenal diri, kenal Allah ni, dia tak nampak tu semua.
Kan? Apa pun yang contoh saya kalau rumah jiran di sendiri pun dia tak apalah, itu semua tak apa, ini semua kecil punya hal. Kan? Kita bersihkan sama-sama, kan? Tu pembersihan tu boleh membersihkan diri aku, ya Allah, keakuan diri aku. Contoh macam mandi pun sama, mandi engkau bersihkan ya Allah. Bersihkanlah aku ya Allah daripada ada keakuan diri. Itu mandi pun dijadikan macam tu juga dalam kehidupan harian dia. Sebab dia risau benda ni, pengakuan diri tu. Kan? Nak gerak rasa kita lagi, itu yang kita nak ni. Sebab benda ni kalau dah 20 tahun nak duk mengaku dah melekat kan, bukan senang, bukan mudah lah, tapi kita kena mempraktikkan dalam keluarga kita, insya-Allah. Itulah peranan ibu dan bapa, dan peranan ialah kita semualah. Kita sama-sama. Saya bercakap ni bukan bercakap kepada orang lain juga, tapi saya masukkan dalam diri saya juga. Jadi kita ni kena sama-sama. Dan surah Al-Kahfi cakap kita diberi petunjuk untuk bawa kepada mengesahkan Allah, kita kena sama-sama. Bukanlah kata kita ni lepas ataupun kita ni bagus, tak, dia tak ada. Kita nak rasa bagus, kita ni baik pun tak ada. Takut saya. Kan? Buat apa kita nak rasa kita tegur orang tu, kita tegur kawan kita ataupun kita bermuzakarah ke apa ke, kita rasa kita ada ilmu, mana ada? Tak ada. Kita pun diberi akhlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan ada benda tu. Kita pun yalah, alhamdulillah ya Allah. Kan? Inilah yang saksi cakap tadi, beruntungnya kita berada dalam keadaan fajama'nahum jam'ah, kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat benda ni. Nak cakap bukanlah kata kita baik, tak ada. Memang itulah yang dikatakan keberuntungan. Yang manis tiada pahit benda ni kita nak bawa. Kita dah bercampur bau dah benda ni. Susah kita nak tanggalkan keakuan diri ni. Memang susah. Tapi bila ada pembimbing rohani cakap benda ni, kita perang demi perang dalam insya-Allah. Kita sanggup kita berperang, bukan kesanggupan kita pun sebenarnya. Kita dah rasa gitulah. Bukan kesanggupan kita pun, tapi kesanggupan yang dikatakan daripada daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Insya-Allah sekian saya daripada petang ni untuk saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di episod akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah di hari Jumaat ini dapat kita berkumpul sekali lagi untuk mendengar kuliah daripada Syekh Aziz. Tiada apa yang saya nak kongsikan, cuma marilah kita sama-sama terus istiqamah membuang sifat keakuan, terus mengesahkan Allah SWT 24 jam sehari semalam di bawah bimbingan guru mursyid. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna fatahna laka fathan mubina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita semua akan mati dan kita meninggalkan generasi yang seterusnya, iaitu anak-anak yang kita peluk, yang kita sayang, yang kita dukung, yang kita tatang. Dan generasi ini dihambat dengan pelbagai cabaran dan fitnah yang kita lihat saban hari berlaku demi berlaku.
Justru para awliya mempunyai futuhat, mempunyai karamah, mempunyai ilham. Ada satu ilham daripada seorang yang soleh menyatakan banjir akan berlaku di Shah Alam. Ketika itu orang kata dia sesat. Tiba-tiba banjir itu benar-benar berlaku. Tiba-tiba banjir itu benar-benar berlaku di sebuah tempat yang tidak ada langsung pernah ada rekod terjadinya banjir yang begitu besar sehingga Shah Alam jadi pulau. Justru jangan diremehkan futuhat awliya, karamah awliya dan juga uslub dan juga cara bagaimana para ulama dan juga para awliya dan juga para da'i ini menyampaikan berita-berita dari langit ataupun dalam madrasah Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ia dipanggil sebagai khabar sodik. Khabar sodik ini lain-lain di antara para masyayikh dengan para masyayikh, para guru dengan guru, para mubalik dengan mubalik, para da'i dengan para da'i, dengan menggunakan pelbagai kaedah dan cara. Yang saya nampak ianya adalah merupakan wajah-wajah kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita pada akhir zaman ini, di samping kita melayan fitnah, kita juga harus atasi dengan santunan-santunan daripada Allah melalui para ulama yang telah diberikan dengan pelbagai cara, metod yang pelbagai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah dia keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui pengalaman ataupun melalui waridat orang-orang soleh yang ada hidup pada hari ini. Mereka lah merupakan imam-imam yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenali imam-imam ini ataupun para ulama pada zamannya, dibimbangi matinya itu dalam keadaan jahiliyah. Justru tautan-tautan, networking di antara para alim ulama harus dijalinkan, harus ditautkan, harus di-screw. Kena di-scrutinize supaya kebangkitan Islam itu benar-benar terjadi. Osman Ghazi ketika mana dia bermimpi Elma? Kizil Elma. Dia mimpi dia baring, kemudian tumbuh pokok apple yang besar di dada dia. Jadi Kizil Elma ini menjadi satu doktrin yang telah sebar luas di kalangan Turkmenistan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kizil Elma ini menjadi satu cita-cita besar ketika mana Osman Bey meningkat dewasa. Bila sebut Kizil Elma, semua orang tahu dia adalah cita-cita untuk menubuhkan negara oleh Osman Bey. Lalu Osman Bey tidak duduk saja. Macam-macam benda dia buat, macam-macam usaha dia jalankan. Dia tak duduk saja. Dia kena menunggang kuda, dia kena mengangkat panah, dia kena menegakkan pedang keadilan dia. Dia berhadapan dengan pengkhianatan. Itulah yang paling menyakitkan. Pengkhianatan bukan daripada orang lain, tetapi daripada Pakcik Dundar. Dan daripada abang dia sendiri yang bernama Gunduz Bey, bernama Gunduz, yang telah bersekongkol dengan Birkin, lalu sanggup menculik orang perempuan yang masuk agama Islam tu, isteri kepada Turgut.
Jadi dahsyat pengkhianatan itu sehingga Osman Bey terpaksa menarik panah, meluncurkan panah menikam jantung pakciknya sendiri yang bernama Dundar. Dahsyatlah perkara yang dilakukan oleh Osman Bey itu untuk merealisasikan satu benda yang pada awalnya hanyalah sebuah mimpi. Jadi benda futuhat, karamah ataupun apa sajalah, ataupun hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan Imam Mahdi itu, dia ada langkah yang perlu dilakukan. Dia ada gerak kerja yang perlu dihambat. Bukan duduk saja. Justru kita gunakan hati kita, kita gunakan pimpinan kita, sementara nyawa masih di kandung badan. Nanti bila kita dah mati, habis cerita, tamatlah perjuangan kita. Sebagaimana sejarah yang telah berlalu, para pejuang melihat depan mata para kekasih hatinya meninggal dunia satu persatu, melihat pejuang-pejuang Islam gugur di depan mata. Cukuplah tu, saya dah melalut dah. Minta maaf kerana telah menggunakan masa dan juga kalau ada keakuan diri dan sebagainya, minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya berkatakan adalah tulen daripada keikhlasan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah saya datang daripada Negeri Sembilan. Datang sini semata-mata untuk menyampaikan ni lah, seruan hijrah. Sebab kita sekarang ni dah terhimpit, kiri kanan depan belakang dah terhimpit, jadi tak ada ruang lagi dah. Jadi hari ni kita punya solusi kena hijrah lah. Kena hijrah untuk meninggalkan segala sistem yang ada dalam dunia ni lah. Malaysia pun semua dah jadi dah, kan. Jadi hari ini saya pun bersikap pun itu satu cara lah. Sebab apa? Untuk melatih diri kita ni menjadi mujahadah, kan. Tak guna kenderaan, tak guna tu. Kita guna kudrat sendiri lah untuk ni lah. Dari situ kita ada ni lah, ada kekuatan untuk kita hijrah tu, kan. Tu. Selagi kita menggunakan sistem, selagi itu kita akan lemah lah. Sebab kita dalam kandang lagi, kita mesti keluar pada kandang tu baru kita betul, kan. Sebab kita masuk dalam rumah dia, kita nak perintah tak boleh. Kita mesti keluar dari rumah dia baru jadi. Itulah saya datang sini, itulah insyaAllah. Sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida umurina wa azna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani muslim." Sadaqallahu azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Idris. Saya asal Melaka tapi duduk di Linggi lah. Linggi ni 9. Kan? Linggi 9. Linggi. Masya-Allah. Sungai-sungai yang sama. Dekat saya selalu sarapan pun di Kuala Linggi juga. Dah jauh kan, ikut Ibu Cina lah. Yalah. Sekarang dah ada jambatan. Jambatan tu tahun 93 saya rasa. Yalah. Jadi saya kalau sarapan pun saya ke Sungai Kuala Sungai Linggi. Selalu. Setiap minggu memang ada di sana. Kan.
Jabatan tak, saya pergi ke Port Supai tu. Port Supai tu. Saya dulu lama di Kuala Lumpur, 23 tahun duduk Kuala Lumpur. Saya pujuk isteri saya balik kampung dia, Kampung Linggi tu kan. Kampung Linggi. Saya tak tahu apa cakap ni, kita bersembang lebih kurang tak. Jadi saya balik Linggi ni. Dulu saya duduk Kuala Lumpur 23 tahun. Last sekali saya berkhidmat dengan Telekom. Kan? Di Telekom, dan saya ni aktif dalam tabligh daripada umur saya 9 tahun. Tahun 79 tu saya dah baca kitab tabligh tu. Kan, kitab tabligh tu pada amal tu saya dah baca tahun 79 lagi. Kan? Jadi kalau cerita buat tabligh ni saya rasa memang lama tabligh. Kan? Jadi ada sepotong ayat Quran, Allah SWT beritahu, kami pergilakan masanya. Masuk gila maksudnya, ada masa orang Islam menang perang, ada masa dia kalah. Kan? Begitu juga dalam kejayaan dan kebinasaan, orang beriman ni akan siling berganti. Kan? Ada masa orang Islam terbawah, ada masa di atas. Kan? Tapi peringkat terakhir agama ni pasti akan Allah kembalikan berketinggian. Kan? Ketinggian. Dan setiap ketinggian ni biasanya Allah datangkan dengan mujadidnya. Kan? Jadi, dan mujadid ni dia biasanya insya-Allah dia akan bawa apa yang Nabi SAW bawa. Kan? Maksudnya apa kerja-kerja Nabi. Apa saja kerja Nabi, itulah perjalanan mujadid. Kan? Nanti betul saya kasih salah. Nabi SAW bermula dengan bersuluk. Kan? Dia berzikir, satu peringkat Allah datangkan Jibril AS. Kan? Itu peringkat awal Nabi, suluk. Bila dia zikir, datang Jibril bawa wahyu pertama. Kan? Perintah dakwah. Kan? Perintah dakwah. Dia setiap amalan yang apa yang Nabi SAW buat ni adalah akan mendatangkan makam bagi amal. Kan? Orang berzikir, amal zikir, tanda makam zikir diterima Allah Ta'ala, dia biasanya dia dapat mimpi Nabi ataupun jumpa Nabi, sama ada secara yaqazah ataupun dia bermimpi. Kan? Dapat jumpa Jibril, dapat jumpa jin, ni semua amal makam bagi zikir. Kan? Jadi kalau orang ambil tarikat, dia tak dapat makam ni, satu kerugian lah. Kan? Tak sampai makam. Bahawa ni pun bukan satu kerugian, sebab Nabi SAW beritahu setiap amalan umatku ni akan mendatangkan makam. Sekiranya datang makam, maka Allah Ta'ala akan datang dua perkara. Pertama, sakit. Kedua, miskin. Kan? Ini bila datang dua perkara ni, tanda meningkat juga makam bagi amal tu. Kan? Tanda peningkat makam. Kan? Jadi bila Nabi SAW zikir, akhirnya Allah Ta'ala datang ke Jibril. Jibril bawa wahyu pertama, perintah dakwah. Kan? Perintah dakwah. Jadi Nabi bawa dakwah 13 tahun je dakwah. Kan? Dakwah Nabi SAW ada dakwah yang sempurna, terbaik, makhluk yang terbaik. Kan? Tapi dengan dakwah agama tak tersebar. Kan? Hanya 40 lebih orang je yang dapat beriman hasil daripada dakwah Nabi. Sedangkan Nabi manusia yang sempurna. Kan? Dan makam bagi dakwah ni, kemiskinan, kesakitan, kan? Dihina, kan? Dihalau dari kampung, itu makam bagi dakwah. Kan? Tapi kalau bagi siapa buat dakwah, dia dapat kekayaan, itu something wrong. Kan? Satu masalah yang timbul. Kan? Tak ada sahabat yang tak ada penderitaan pada peringkat makam dakwah. Semua sahabat. Hatta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu orang yang perkasa, yang kuat. Kan? Bila dia tahu Sayyidina Abu Bakar telah ditumbuk, kan? Dia serah diri dia untuk dipukul. Kan? Sebab dia tahu makam bagi dakwah ketika adalah kesusahan. Kan? Jadi makam dakwah apa satu peringkat kena tinggalkan. Kan? Kena tinggalkan. Kemudian bila Nabi SAW buat dakwah 13 tahun, atas perintah dia untuk hijrah. Untuk hijrah. Kan? Bila hijrah, di sini bermulanya pertolongan Allah Ta'ala pada Nabi dan sahabat-sahabat. Kan?
Jadi makam bagi hijrah ni Allah datangkan pertolongan malaikat-malaikat. Kita dengar berita bila dalam sirah Nabi SAW kan, bila dia dikepung dan terpaksa perang Badar kan, terpaksa. Bukan dia orang nak pergi perang pun, tapi setelah hijrah tu kan, setelah hijrah, makam hijrah ni disuruh untuk perang, untuk kital kan. Dalam kital tu yang Allah datangkan bantuan para malaikat kan, 1000 malaikat bantai orang kafir ya, pertolongan. Makam bagi hijrah diperintah untuk jihad. Maksud jihad kita ni, Allah Ta'ala nak kita buktikan iman kita. Betul benar kita orang yang beriman. Kan? Orang Yahudi, dia cakap, Allah, kami sayang Allah. Bila Allah perintah, minta nyawa, dia takut, mati. Kan? Ini orang Yahudi. Jadi bila orang beriman, Allah perintah, minta nyawa. Buktikan iman. Jadi makam bagi kita ni adalah nyawa. Buktikan kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau kita macam kita berpuas-hati pada satu amalan. Macam saya dulu ada juga ambil tarikat kan. Saya ambil tarikat. Tapi saya tak lama satu amalan tu. Kan? Saya tak lama satu amalan tu. Sebab amalan ni telah dia ada paradigma dia. Kan? Paradigmanya. Walaupun kita dapat mimpi Nabi sebagainya, mimpi Nabi, mimpi jumpa dengan malaikat sebagainya dalam makam zikir, untuk diri kita mungkin satu pencapaian, tapi untuk agama keseluruhan, adakah agama ni telah disempurnakan, ataupun adakah agama ni dapat ketinggiannya dengan mimpi kita? Tak juga. Kan? Tak ada dalam sejarah kita lihat, kita dengar dengan zikir ni agama kembali ke tinggi, tak ada. Kan? Tak ada. Tapi untuk individu, makam individu, ya mungkin. Kan? Tapi kalau satu orang yang mimpi Nabi dalam makam zikir, lalu dipupuh hati pada mimpi tu, ini tak sepatutnya berlaku. Sebabnya Nabi pun dapat makam-makam, tapi kena ada paradigma. Kan? Satu pasar kata pasar. Ini akhirnya kesempurnaan agama adalah fatah. Kan? Ini kesempurnaan agama. Kan? Jadi makam diri kita, kalau kita berpuas hati pada satu makam, sedangkan agama masih lagi terbawa, tak sepatutnya berlaku pada seorang beriman. Kan? Jadi usaha untuk ketinggian agama ni akan sentiasa berlaku pada diri kita dan umat. Kan? Umat. Kan? Jadi pandangan saya lah, wallahu alam, telah sampai fasa yang terakhir kita sekarang ni. Kan? Fasa akhir zaman. Kan? Kalau kita tengok hadis Jibril tu, kan? Hadis Jibril tu, Jibril mengajar agama. Dipanggil rukun agama. Hadis rukun agama. Kan? Bila Jibril SAW datang jumpa Nabi, lutut melutut. Kan? Dia ajar agama kepada umat ni yang dapat dilihat oleh sahabat. Kan? Sahabat sendiri saksikan Jibril datang ajar rukun agama. Apa dia rukun agama? Rukun iman, rukun Islam, ihsan dan tata kiamat. Kan? Jadi inilah perkara yang agama yang dulu mudah kan. Mudah Nabi ajar. Kan? Jadi kenapa sekarang kita orang akhir zaman terlalu banyak kitab, terlalu banyak falsafah, kan? Sebab kefahaman agama tu makin lama makin jauh, kan? Jadi itu perlu untuk menerangkan sesuatu perkara. Ulama terpaksa karang kitab nak menjelaskan. Jadi sebenarnya agama ni mudah aja, kan? Kita baca hadis Jibril tu, kan? Kita akan dapat kefahaman, kan? Mudah, kan? Jadi dalam usaha dalam seruan ni, saya serulah saudara semua, kan? Kita kembali pada rukun iman, rukun Islam, ihsan dan tanda kiamat. Kan?
Ni perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kan? Saya sampaikan juga kepada rakan-rakan tabligh saya kan. Saya cakap benda ni tabligh ni dah berakhir setelah 100 tahun. Kerana setiap 100 tahun Allah Ta'ala datang satu mujadid. Kan? Mereka bersangka-sangka yang mujadid di kalangan mereka. Kan? Saya kata mustahil. Saya kata. Baru ni saya jumpa satu kawan lama lah. Sedang keluar 4 bulan. Dia ajak saya ke tempat dia keluar tu. Kan? Dari situ datang muzakarah. Muzakarah dia kata ada kemungkinan tak dengan kedatangan elders dia orang, kan, Maulana dia orang daripada India ni akan lahirnya mujadid. Saya kata mustahil. Mujadid ini adalah pembawa, bukan pengikut. Kan? Kalau dia mengikut Maulana Ilyas, maka dia bukan mujadid, dia pengikut. Mujadid ni dia kena pembawa. Apa yang dibawa adalah apa yang ditinggal oleh Nabi SAW. Dalam kerja Nabi SAW yang belum berakhir sekarang ni hanya hijrah dan jihad je. Kan? Kalau zikir ahli-ahli sufi yang dulu dah langsung dah kesufian mereka. Kan? Kalau dengan dakwah pun Maulana Ilyas dah bawa dakwah 100 tahun. Cukup 100 tahun. Kan? Jadi kalau 100 tahun masih lagi nak buat dakwah, bagi saya satu kerugian. Agama kita masih terbawah. Kan? Agama kita dah rosak. Kan? Umpama kita satu kain, satu selai kain yang kalau koyak 2-3 inci kita boleh jahit. Tapi kalau sejengkal serasta koyak, kita kena buang kain tu. Ganti baru. Sebab tu dalam apa? Allah SWT. Dalam usaha kami seru untuk orang zaman ni buat persediaan untuk hijrah. Meninggalkan tanah air, hijrah taubat. Taubat apa? Taubat dari sistem Yahudi Nasara. Sebenarnya aku ikrar kita pada Allah SWT dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan-jalan mereka yang telah sesat. Jadi selagi kita tak dapat merealisasikan surah Fatihah ayat 7 ni, maka kita semua keseluruhan umat ni ada berdosa. Kan? Jadi hijrah ni dipanggil hijrah taubat. Kenapa? Kerana berdosanya kita dalam sistem ni. Kan? Duduk dalam sistem yang rosak ni, sistem Yahudi Nasara ni. Kan? Jadi kalau kita tak tinggalkan dalam sistem ni, kita dikhawatiri menyukai atau menyokong kehidupan Yahudi Nasara ni. Kan? Jadi Nabi SAW beritahu, kan, kamu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk lubang biawak pun kamu akan turuti. Maka para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Adakah mereka Yahudi Nasara? Bahkan Nabi kata, kan? Bahkan. Jadi sekarang ni kita lihat keadaan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua dah dicengkam dengan segala sistem Yahudi Nasara. Pendidikan kita, kan? Pendidikan sekular, kan, yang dibawa oleh penjajah British, kan? Kemudian kitanya kewangan kita berlandaskan riba, kan? Sedangkan Nabi SAW beritahu akhir zaman akan runtuhnya kerajaan dan perniagaan konvensional, perniagaan riba, kan? Politik kita pun kita guna demokrasi pun dari sistem yang sesat, kan? Yang sesat, kan? Saya tak tahulah macam mana ulama boleh berpandangan, boleh berjuang dalam sistem ni. Saya tak tahulah, kan. Pulang mereka lah. Bagi saya sesat, tetap sesat. Kan? Kita menghalalkan benda yang haram dalam kata ini dalam Al-Quran. Kan? Macam riba. Terang-terang riba tu haram. Kita menghalalkan lah. Letakkan bank Islam boleh. Kan? Sekarang ni Allah tunjuk lagi. Lebih jelas lagi. Dia kata bank Islam boleh. OPR naik, kita tak tahu. OPR naik setiap berapa bulan. Sekarang ni tahun ni dah 3 kali naik lah. Habis OPR tu letak mana? Kalau tak riba, kan? Kemudian babi dalam urusan vaksin tadi, kan? Jelas babi tu haram. Qat'i dalam Al-Quran, babi tu haram. Habis bila dah tukar jadi ubat, halal jadi ulama. Halal. Sedangkan awal-awal fatwa dia kata segala obat yang berlandaskan najis adalah haram. Fatwa dia dulu. Sebelum dia jadi apa, ketua kerajaan, ketua agama, kan? Habis jadi ketua agama, jadi menteri,
Kan? Gaji 60,000 dah takut nak kata halal, nak kata haram kan. Semua perkara-perkara yang makin buatkan orang-orang awam berjauhan makin jauh dengan agama. Kan? Kita amalan agama ni, tadi saya cakap dengan Ustaz Azul ni, amal agama ni umpama kita makan. Kan? Makan ni ada rasa. Makan ni ada rasa. Bila rasa sedap kita makan. Tak sedap kita tinggalkan. Kan? Jadi tu amalan agama ni. Kan? Kalau kita tak ada rasa dalam amal agama, sembahyang dah tak rasa, kan? Puasa dah tak rasa, kan? Zikir dah tak rasa. Ini maknanya ada satu subhat yang telah kita jalani, kan? Yang merosakkan amal-amal kita, kan? Pemakanan tak usah cerita sekarang ni. Babi berapa kilo kita makan tak tahulah, kan? Seekor dah bersekor babi, kan? Babi organik lah dia disembelih lah, kan? Dihalalkan. Jadi banyak kerosakan yang telah berlaku pada umat ni. Jadi cara nak baiki memang tak ada cara lain. Kan? Kita kena tinggalkan perkara ni. Kan? Kita dah lihat kadang-kadang bodohnya sampai tahap Yahudi Nasrani membodohkan kita ni. Kita dah lihat sistem kapitalis ni dia makin lama makin meruncing. Keadaan ekonomi yang akhirnya akan hancur. Kan? Cara dia nak kembangkan dengan pembunuhan. Cara nak kembangkan ekonomi yang kapitalis ni dengan pembunuhan. Apa dia cara? Itulah. Sekarang ni, dia vaksinnya kita ikut. Kan? Dia buatnya perancangan banjir. Kan? Tsunami. Ini semua rancangan-rancangan teknologi dia orang. Kita masih lagi taat ikut. Kan? Tak ada kekuatan langsung orang Islam nak bangkit. Kan? Tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Semua dah Nabi SAW beritahu pada umat zaman ni akan datang wahan penyakit cinta dunia, bangkut hati. Kan? Itu penyakit. Pintu segala maksiat. Dunia ni pintu bagi maksiat. Jadi ya, orang yang memonopoli, yang bawa nafsu dunia ni Yahudi Nasara. Kan? Yahudi Nasara ni dia pembawa kecintaan dunia. Kan? Dia bina benda-benda baru. Dia pembina, suka membina. Kan? Pembaruan. Dan kita terpedaya. Kita memang hati kita ni memang mudah diperdayakan dengan nafsu dunia. Kan? Jadi kita rasa benda ni perlu akhirnya makin jauh kita Allah Taala. Kan? Sedangkan dunia yang kita hadapi ni dunia yang bakal dihancurkan. Kan? Zaman kurun yang terbaik kurun Nabi SAW. Kan? Jadi dalam hadis adalah hadis keperluan hijrah ni Nabi SAW beritahu, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas haji. Ini menunjukkan pentingnya berlakunya hijrah kedua ni. Kan? Jadi bila berlakunya, ramai orang tanya, bila berlakunya hijrah kedua ni? Hijrah kedua ni berlaku bila datangnya tanda-tanda kiamat. Dalam hadis rukun agama ni, tanda-tanda kiamat. Kan? Dalam tu Jibril tanya, apa tanda-tanda kiamat? Kan? Nabi SAW tahu tanda kiamat ni bila ibu-ibu melahirkan anak-anaknya, bila orang-orang gembala yang berkaki ayam membina bangunan tinggi. Dia benda ni tanda kiamat ni. Sebab tu kena dalam orang yang belajar agama, kalau tak belajar kepada hadis rukun agama ni, dia akan terpersona dengan dunia. Dia akan tertipu juga. Kan? Dia tak tahu sebabnya dia tak mengaji tanda-tanda akhir zaman tu. Kan? Dia akan tertipu. Jadi tanda-tanda kiamat ni kita kena ambil perhatian. Kan? Penting. Kan? Supaya kita tak tertipu. Kan? Ya, contohnya dalam kes vaksin ni semua percaya. Kan? Semua percaya itu satu obat. Sedangkan mereka nak bunuh kita. Kan? Banyak perancangan ni kan. Jadi tuan-tuan, setelah saya datang daripada Sembilan ni, antara perkara yang kita bawa ni lah seruan untuk buat persiapan hijrah. Dan kalau kita tengok dalam laporan Jabatan Meteorologi, dia akan buat Malaysia ni 3 suku tenggelam. Jadi kalau kita tak buat persiapan, kita khawatir kita pun sama turut tenggelam. Kan? Jadi orang yang bersedia ni, persediaan untuk bencana ni seperti mana mimpi Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf mimpi lembu kurus makan lembu gemuk.
Kan? Maknanya waktu-waktu kesusahan tu akan datang. Jadi persiapannya adalah hanya dengan bekalan. Kan? Bekalan simpan makanan, beras. Contoh kalau dalam keluarga kita, 1 bulan makan 10 kilo, banjir ni mungkin insya-Allah dalam 6 bulan, 7 bulan. Kita kali dah. 7 pit simpan. Buat persiapan. Kan? Tak tahulah kalau polis pun boleh tengok dalam metodologi. Jabatan Meteorologi tengok polis tu tenggelam. Tengok. Rasanya polis tak terkena. Yang kena teruk pantai barat. Jadi insya-Allah kita memoga Allah Taala selamatkan kita sama-sama daripada bencana rancangan Yahudi Nasara ni. Dan sama-sama kita gembeling tenaga. Gembeling tenaga untuk kembalikan agama daripada ketinggian yang telah ditinggalkan Nabi SAW untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan mengakhiri kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita, Ustaz Zahir dan dua tetamu khas kita tadi, semua tu daripada Khatir Rabani, daripada lintasan-lintasan kesucian daripada Kudus, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama-sama mereka ni mengajak man ahsanu qaul min da'a ilallah, mengajakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah, kembali kepada sistem-sistem Allah, kerana tidak ada lain. Allah tu yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang sendiri tahu untuk menurunkan sistem-sistemnya, menerusi Nabi Muhammad SAW, turun sampai Imam Mahdi nanti. Mana inilah yang mana saudara-saudara kita tadi ucapkan tadi, semuanya nak ngajak mengesahkan Allah. Benar-benar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu bukan sekadar nyebut, tu teman-teman saudara kita tadi ucap, bukan sekadar sebut, tapi keluar. Kalau kita duduk dalam akuarium Yahudi, sistem Yahudi, selagi itu kita nyaut kalimah la ilaha illallah 1000 tahun pun tak berganjak juga, Allah tak mahu terima. Allah suruh keluar daripada sistem Yahudi dulu. Sistem pertama sekali, keakuan diri. Sebab ada keakuan diri itu tadi, maka kita akan terikut sistem Yahudi. Kerana sistem keakuan diri Yahudi ni terlalu tinggi. Ana rabbukumul a'la, sampai mengaku dia itu Tuhan. Jadi kita kalau tak kenal diri, kita tak mampu nak buang keakuan diri. Sebab kalimah sakti, kalimah ikhlas, kalimah tauhid yang Rasulullah dapat, yang 124,000 Nabi pakai, daripada Nabi Adam sampai Rasulullah, 124,000 Nabi semua pakai la ilaha illallah. Tapi mereka bukan sebut, mereka pakai. Mengimani, meyakini. La, tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Dia pun tak ada. Jadi yang ada betul-betul dia pakai adalah, semuanya adalah sifatullah betul-betul. Keakuan diri dia hilang bila disebutkan la ilallah. Kita masih la ilallah, dia keakuan diri. Itu gagal kita. Duk mana-mana pun agama Islam kita, macam mana pun kita tak faham maksud sebenarnya la ilaha illallah tu, kita tak bedah siasat. Kita tak talqinkan kepada guru mursyid yang arif billah apa tu la ilaha illallah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW tu, dia dapat la ilaha illallah tu betul-betul hilang keakuan diri. Menyaksikan betul-betul aku tak ada, semua tak ada, yang ada hanya Engkau ya Allah. Bukan perkataan, tetapi betul-betul hakul yakin wa kamalul yakin. Hingga betul-betul yang dia rasakan hanya Allah dia yang berkuasa. Yang lain semua tak ada kuasa. Buat kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku melihat sesuatu tu melainkan sebelum aku lihat segala sesuatu tu, melainkan Allah yang aku nampak, yang aku rasakan. Kita tak faham Abu Bakar ni dia dapat warisan daripada Rasulullah. Betul-betul Rasulullah, Allah Ta'ala, Rasulullah, Abu Bakar. Kita tak faham apa perkataan dia cakap macam tu. Padahal perkataan dia dah gitu, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Perkataan tu sama juga Allah Ta'ala hantar pada Rasulullah, pada kita semua. Apa tu dimaksudkan bukan engkau? Bukan tu maknanya engkau tak ada lah. La, pakaian engkau adalah la. Semua ni juga tidak ada. Bayang-bayang semua ni. Dan empunya bayang-bayang tu yang menggerakkan semua tu tadi. Iaitu Allah lah tadi. Tapi masing kau nampak lagi makhluk tu ada kuasa, maka engkau melihat tu dengan bukan tauhid. Engkau melihat tu dengan penglihatan nafsu akuan diri.
Maka apabila engkau melihat dengan keakuan diri, maka engkau gagal. Bila engkau gagal, pertolongan Allah tidak sampai. Engkau sebut la ilaha illallah, tapi kau tak membedah siasat, mentadaburkan apa itulah. Sampai berpuluh tahun engkau rasa engkau dah banyak sebut, tapi masih lagi engkau tidak kenal Allah tu tadi. Yang dikatakan Allah tu engkau harus kenal, diri engkau tu tidak ada dan semua tu tidak ada, melainkan semua itu di langit di bumi menyatakan aku. Tu maknanya la ilaha illallah. Tapi masihkah lagi engkau memandang itu ini banyak, maka itu engkau belum lagi dapat mengesakan Allah dengan sebenar-benar, maka tidak akan turun mukjizat kalau bagi Nabi, dan tidak akan turun karamah, kemuliaan ataupun pertolongan Allah kepada kamu bila kamu sendiri tak menyaksikan. Tapi mulut kamu mengatakan tak ada semua, aku pun tak ada, tapi tidak engkau bawa dalam kehidupan. Merasa lagi engkau mengangkat air tu ke gelas tu ke mulut, engkau tidak rasakan bau Allah yang menyuapkan. Engkau masih merasakan lagi bahawa engkau tu kalau tak mengaji ni, kamu rasakan macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kita mengaji ni, kita rasa takut. Sebab apa? Kita bila tak rasakan Allah yang angkat, kita rasa salah. Sebab kita dah mensyirikkan Allah. Kita rasa kita ada kudrat, Allah pun ada kudrat. Ataupun waktu itu kita rasa kita yang ada kudrat. Maka kita dah mengaku Tuhan dah waktu tu. Ini halus. Ini kalau tidak kita amaliakan, sekadar cakap aja, maka kita tak akan dapat apa yang dimaksudkan keluar yang sebenar-benar. Kita tak keluarkan diri kita betul-betul. Kita hanya keluar di luar sekian alam. Tapi dalam diri kita, akuan diri tidak kita keluarkan betul-betul. Sebenarnya diri kita bila dah keluar betul-betul, Allah keluarkan betul-betul nanti, baru kita tahu kita tak pernah ada pun. Memang betul pun, baru betul kita sebutkan. Bila Allah hidupkan balik, baru kita tahu la ilaha illallah tu betul kita sebut. Aku ni tak ada, yang ada hanya engkau ya Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, lahul mawjud. Ini nak dibawa dalam kehidupan. Ini namanya inna fatahna laka fathan. Ini yang Nabi dapat kemenangan, ini dulu. Kalau ini seseorang ini tak dapat kemenangan, dia masih lagi angkat, dia mesti ambil gayung ke dalam kolam, dia rasa dia yang angkat, dia tak rasa Allah punya kudrat dan siram, maka dia belum lagi mendapat kemenangan. Dia pergi mana pun, walaupun keliling dia rasa menang, sebenarnya dia masih lagi tak menang. Sebab dia tidak dapat betul-betul mengesakan Allah, berakhlak betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia tu tadi. Ini yang kita nak bawa manusia ke situ dulu. Kita nak bagi faham ini. Para Rasul, para Nabi, para Wali Allah, Arifin Billah, bila turun Imam Mahdi tak lama lagi, ini yang dibawa. Ini dikatakan mujadid. Yang barukan balik, seperti mana Nabi bawa baru, bukan nak betulkan. Nak baru macam mana Nabi bawa baru dulu. Macam mana? Mengesakan Allah benar-benar dalam kehidupan. Ini yang tak ada dalam sistem pelajaran yang Tuan tadi cakap. Dalam sistem pelajaran kita, tak ada daripada darjah 1 sampai universiti, sistem macam mana kita nak faham Allah Ta'ala. Sistem tu tak ada sampai bila tak akan datang ke inna fatahna lakafat. Ulama-ulama akan bertanggungjawab kerana dia warisatul anbiya. Tapi ulama-ulama kita, Nabi bagi tahu akhir zaman akan ada dua ulama. Ulama yang ulama yang rabbani. Jadi berhati-hati, bukan kita nak mempelekeh ulama itu, tapi berhati-hati kita kena cari ulama yang warasatul anbiya yang betul. Mewarisi sifat Nabi, akhlak Nabi. Apa tu? Tak ada keakuan diri. Mereka tegas, tak mau ada tegas asidah walal kufar, tegas tak ada. Ini sesuatu kafir yang dalam diri kita yang berat nak diperangi. Kalau ini tak kita perangi, tak istialkan perang betul-betul, kita duk mengaku hari-hari aku tekan brek minyak. Aku nampak, aku tahu lampu hijau jalan, kuning berhenti, merah kuning hati-hati, merah berhenti. Aku rasa aku yang faham, masih lagi dalam kehidupan kita rasakan itu, kita masih lagi gagal. Macam mana kita nak bawa orang lain? Waman ahsanu min da'. Kita nak ajak bukan ilmu Allah, da'ila Allah, kenal kepada Allah, faham. Tapi kita sendiri nak ajak, kita sendiri tak faham. Bagaimana keadaan dia sekarang? Macam mana nak berhasil? Kita duk bangga je kita buat kerja ni dah 40 tahun, 50 tahun. Tapi sebenarnya kita sebab tak berhasil tu, kita sendiri tak faham cara yang Nabi bawa betul-betul macam mana. Hilang keakuan diri. Dan ajak manusia jangan merasa ada keakuan diri. Itulah tauhid dulu. Baru Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah aku fahamkan dulu.
terbawa dalam kehidupan kita. Orang tengok kita pun, kita bergerak angkat kaki pun kita rasakan bukan kita, Allah yang angkat kaki kita. Napas kita naik turun pun kita rasakan Allah yang naik. Tak ada kita dah. Kita dah mati sebelum mati. Ini yang betul-betul yang Nabi kata, ini yang betul-betul mujadid akan barukan balik. Yang warasatul anbiya. Warisku yang betul-betul Nabi ikhtiarkan. Bukan kita orang ramai ikhtiar kita ulama, bukan. Nabi sendiri ikhtiarkan, inilah warisku. Al ulama warasatu. Waris aku. Nabi sendiri ikhtiar. Ini waris aku. Bukan orang ramai yang ikhtiar. Walaupun dia ulama, semua ikhtiar dia ulama, belum tentu kalau selagi Rasulullah sendiri tak ikhtirafkan lagi. Kita nak cari orang yang begitu, yang kehidupan dia sentiasa rasakan berakhlak dengan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Dia rasa keakuan diri, dia rasa dosa besar sangat dah. Sebab mensekutukan Allah, merasa keakuan diri. Sebab terhijab lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak membawa watak ni, dan bila kita dapat watak ni, kita akan tahu ala tuju sebenarnya yang dikatakan da'ila Allah, ajak manusia supaya dapat Allah Taala. Bukan sekadar ilmu Allah, tetapi dapat mereka sendiri pun berakhlak, kenal Allah. Kenal Allah dari sisi Allah hingga dia rasa tak ada keakuan diri, dia rasa Allah je nyusun hidup dia. Betul-betul dia bertawakal betul-betul kepada Allah. Baru mengundang pertolongan Allah. Bila pertolongan Allah datang, tak ada siapa boleh kalahkan. Walaupun dia 2-3 orang pun. Jangan fikirlah macam mana Allah nak tolong dia 2-3 orang je yang boleh buat macam ni. Jangan kau fikirkan Allah boleh hantar makhluk dia yang halus, semut ke, nyamuk ke, bantai kau bagi kalah. Macam-macam pertolongan Allah akan sampai. Jangan fikirkan. Yang penting kau hilangkan keakuan diri, karamah pertolongan Allah sampai. Itu jangan fikir macam mana Allah nak bagi kau menang. Bila Allah dah turun tangan, tak ada siapa boleh kalahkan pertolongan Allah tu. Itu kita kena pegang, itu kita kena faham. Kita bukan perlu ramai, kita perlu ada yang manusia yang begitu. Yang bersifat seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, wali-wali Allah. Mereka ni sentiasa berjuang dengan jalan yang ini. Buang keakuan diri. Begitu. Maknanya dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang sentiasa mengajakkan, mengesahkan Allah. Sampai dia jumpa siapa-siapa pun, dia tak nampak itu musuh. Dia hanya menampak ini adalah cerita Allah. Kisah-kisah Allah. Sistem-sistem yang selalu kita nampak, sistem Yahudi, bertukar. Sebenarnya ini adalah aturan Allah. Dia dah bertukar. Tidak dia nampak sesuatu, melainkan Allah lah dahulu. Allah yang ada kuasa. Yahudi tak ada kuasa. Iblis tak ada kuasa. Semua dia nampak tak ada kuasa. Yang dia nampak semua kuasa Allah. Tidak aku nampak sesuatu, kata Abu Bakar, melainkan sebelumnya aku nampak sesuatu tu kalau batil, aku tak nampak batil tu. Aku nampak Allah Ta'ala dahulu. Orang yang begini yang berkata mujadid, orang yang akan membarukan betul sistem ini yang kita nak kena pegang. Maka ada ke dalam diri-diri manusia ini, maka menanglah. Mana kalaupun kita tewas, kita tetap menang juga. Sebab kita dah tahu hala tuju sebenar. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu, insya-Allah. Terima kasih dengan tetamu yang datang ni. Alhamdulillah kita dapat muzakarah bertukar-tukar ya. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semualah. Mohon maaf kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada kekurangan, kesilapan, ada keakuan diri. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi wal asri.